Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi kita sambung pelajaran kita hari ini. Masih lagi tajuk matriks tapi kita akan buat pendarapan dua matriks. Jadi macam mana kita nak mendarab dua matriks? Okay. Dia akan bagi matriks A dengan peringkat matriks dia M dan N. Okay. Matriks B dia akan bagi peringkat matriksnya N dan P. Jadi bila kita nak buat pendarapan dua matriks, kita akan tengok kepada bilangan lajur matriks A dan bilangan baris matriks B. Okay, kita akan tengok bilangan lajur matriks A dan bilangan baris matriks B. Jika dia mempunyai bilangan yang sama, jadi kita boleh darab matriks A dan B. Kalau bilangan lajur matriks A tak sama dengan bilangan baris matriks B, kita tak boleh buat pendarapan kedua-dua matriks yang diberi. Okay, jadi kita kena ingat untuk mendarab dua matriks, bilangan lajur matriks pertama mesti sama dengan bilangan baris matriks yang kedua. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Diberi matriks C 83. Okey, matriks C dia ada 2 baris 1 lajur. Dan matriks D dia ada 2 baris dan 2 lajur. Soalan, tentukan sama ada pendarapan CD dan BC boleh dilakukan atau tidak. Okey, mula-mula kita tengok C darab D. Okay, C darab D kita akan tulis 2 dengan 1 dan 2 dengan 2. Lepas tu kita tengok yang di bahagian tengah. Okay, bahagian tengah, bilangan lajur matriks C dan bilangan baris matriks D. Tengok nombor dia. Matriks C nombor dia 1. Matriks D nombor dia 2. Jadi tidak sama. Bila tidak sama, kita tak boleh mendarab matriks C dan D. Yang kedua, dalam soalan dia minta pendarapan D dan C. D dan C. Jadi kita akan tengok matriks D dahulu. Bilangan lajur dan bilangan baris. Matriks D, baris dia 2, lajur dia 2. Matriks C, baris dia 2, lajur dia 1. Jadi kita tengok bahagian tengah, nombor dia sama atau tidak. Okey. So, kita tengok, bila kita tengok bahagian tengah, nombor dia sama, 2 dengan 2. Jadi, matriks D dan matriks C kita boleh darab. Okay, senang je nak tengok untuk pendarapan dua matriks, kita tulis dalam bentuk baris dan lajur untuk kedua-dua matriks yang diberi. Lepas tu kita tengok bahagian tengah dia, nombor sama atau tidak. Kalau nombor dia tidak sama, kita tak boleh darab. Kalau nombor tengah dia sama, kita boleh darab. Okey, contoh seterusnya. Diberi matriks A 2, 1, 3, 5. Okay, matriks B 6, negatif 2, negatif 7, 1. Okay, saya baca dalam bentuk lajur baris. Okay, kalau kita baca dalam bentuk baris, 2, 3, 1, 5. Matriks B 6, negatif 7, negatif 2, 1. Hitung A darab B. Okay, kita nak tentukan matriks A dengan B boleh darab atau tidak. Okay, kita tulislah berapa baris, berapa lajur. Jadi matriks A dia ada 2 baris, dia ada 2 lajur. Matriks B juga ada 2 baris dan 2 lajur. Jadi kita tengok bahagian tengah. Okay, bahagian tengah ni nombor dia sama. Jadi kita boleh darab. A dengan B boleh didarab. Okay, macam mana kita nak darab? Okay, mula-mula kita ambil baris pertama,
dia akan darab dengan lajur pertama. Baris pertama darab dengan lajur pertama. Jadi kita ambil unsur yang pertama, 2 darab dengan 6. So kita tulis kat sini 2 darab 6. Okay, lepas tu kita akan buat untuk unsur yang kedua. Okay, 3 darab negatif 2. Okay, lepas tu kita akan buat baris pertama dengan lajur kedua. Jadi 2 darab negatif 7 dengan 3 darab 1. Okay, lepas itu dah habis baris pertama, kita pergi pula kepada baris kedua. Okay, yang ini pun sama. Baris kedua akan darab dengan lajur pertama dan baris kedua akan darab dengan lajur kedua. Jadi baris kedua lajur pertama 1 darab 6, 5 darab negatif 2. Okay, yang bawah baris kedua dengan lajur kedua 1 darab negatif 7 dengan 1 darab 1. Okay, bila kita darab hasil dia kita cari dulu 12, yang ini negatif 6, negatif 14, 3, 1 darab 6, 5 darab negatif 2, negatif 10, 1 darab negatif 7, negatif 7, 1 darab 1, 1 darab 1, 1 darab negatif 7, salah, 5 darab 1. So 5 darab 1 sama dengan 5. Okay, macam mana kita nak susun pula jawapan kita? Okay, tengok jawapan kita. Kita tengok pula yang di bahagian depan pada peringkat matriks yang pertama dan bahagian belakang pada peringkat matriks yang kedua. Okay, nombor dia 2 dengan 2. So bermaksud jawapan akhir kita mesti ada 2 baris dan 2 lajur. Mana datang 2 dengan 2? Kita ambil baris pada matriks pertama dengan lajur pada matriks kedua. So, kita akan tulis jawapan akhir kita. 2 darab 6 tambah 3 darab negatif 2. Okey, lepas itu sebelahnya 2 darab negatif 7 tambah 3 darab 1. Bawah 1 darab 6 tambah 5 darab negatif 2, sebelahnya 1 darab negatif 7 tambah 5 darab 1. Okey, ini cara tulis dalam satu kurungan. Okey, lepas tu selesaikanlah yang dalam kurungan tu. 2 darab 6, 12. Tolak 3 darab negatif 2, negatif 6. 2 darab negatif 7, negatif 14, tambah 3. Okey, bawah dia 6 tolak negatif 10, 6 tolak 10, negatif 7 tambah 5. Okey, tambah semua, kita akan dapat jawapan 6, negatif 11, negatif 4 dan juga negatif 2. Okay, ini caranya. Okay, katalah awak tak yakin nak buat. Okay, tak tahu nak letak dekat mana tambah, dekat mana darab, dekat mana nak selangkan dia. Jadi awak juga boleh guna cara yang begini. 2, 3, 1, 5. Okay, matriks yang pertama. Matriks yang kedua, kita naikkan sedikit di bahagian kanannya. 6, negatif 7, negatif 2, 1. Okey, lepas tu baris untuk matriks yang pertama, kita buat satu garisan. Baris untuk matriks yang pertama, kita buat satu garisan. Untuk matriks yang kedua, kita guna lajur. Okey, jadi dia ada 4 tempat persilangan. So, tempat persilangan kita tu adalah jawapan untuk matriks A darab B. Okey, jadi cara dia sama. Baris pertama darab dengan
lajur pertama untuk tempat yang pertama. Okey, saya tulis kat sini ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi tempat yang pertama kita buat baris pertama darab lajur pertama. Okey, tempat yang kedua baris pertama darab lajur kedua. Tempat yang ketiga baris kedua darab lajur pertama dan tempat yang keempat baris kedua darab lajur kedua. Okey, lepas tu kita tengok dia ada dua unsur. Bila ada dua unsur pada baris, kita akan tambah. Okey, jadi unsur pertama darab dengan unsur pertama tambah unsur kedua darab unsur kedua. Jadi dia kembali kepada yang asal kita buat ni tadi. Okey, dia akan dapat benda yang sama. Okey, contoh seterusnya. Matriks E 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Matriks F negatif 2, 7 dan matriks G 4, 3. Okey, hitung G darab E. Jadi kita akan ambil matriks G dan matriks E. Okey, bila dalam soalan dia suruh hitung hasil darab dua matriks. So maksudnya matriks itu memang boleh didarab. Okey, matriks G. Matriks G 4, 3. Okey, kita guna cara yang kedua. Matriks F negatif 2, 7. Okey, susun. Matriks pertama di sebelah kiri, matriks kedua di sebelah kanan, tapi kita naikkan dia ke atas daripada matriks yang pertama. Okey, lepas tu baris, kita buat satu garis lurus dan lajur kita buat satu garis turun ke bawah. Jadi jawapan dia cuma ada satu tempat persilangan, jadi jawapan dia cuma ada satu baris dan satu lajur. Jadi macam mana kita nak buat? Kita akan darab baris dan lajur. Unsur pertama darab unsur pertama, unsur kedua darab unsur kedua. Jadi 4 darab negatif 2 tambah. Okay, sebab pada baris dia ada dua unsur. Jadi kita tambah 4 darab negatif 2 tambah 3 darab 7. Jadi jawapan negatif 8 tambah 21. Jawapan akhirnya adalah 13. Okey, yang ini soalan C, G, F. Okey, soalan A. Soalan A, G, E. So matriks G 4, 3. Matriks E 5, negatif 1, 0, negatif 4, 8, 7. Okey, buat garis melintang dan buat garis menegak. Okey, ada 3 tempat persilangan. So jawapan kita akan ada satu baris, 3 lajur. Okey, tengok unsur pada baris ada 2, akan tambah. Jadi tempat yang pertama 4 darab 5 tambah 3 darab negatif 4. Tempat yang kedua, okay, tempat yang kedua kita jarakkan sikit. 4 darab negatif 1 tambah 3 darab 8. Dan tempat yang ketiga, 4 darab 0 tambah 3 darab 7. Okey, lepas tu kita pun selesaikanlah dia. Okey, 5 darab 4, 20. Tolak negatif 12. So kita akan dapat 8. Negatif 4 tambah 24. Kita akan dapat 20. Dan yang terakhir, 0 tambah 21. Kita akan dapat 21. Okey, ini jawapan untuk matriks G darab E. Okey, dan soalan terakhir F darab
G. So matriks F negatif 2, 7. Matriks G 4, 3. Okey, garis melintang, lajur turun ke bawah. So kita ada 4 tempat. So matriks kita nanti jawapan dia adalah 2 baris, 2 lajur. Okey, so yang ini negatif 2 darab 4 untuk tempat yang pertama. Tempat yang kedua, jarakkan negatif 2 darab 3. Okay, kita tak tambah sebab kita tengok pada matriks pertama, unsur dia cuma pada satu lajur sahaja. Jadi tak ada penambahan. Kalau yang tadi, pada matriks yang pertama, unsur dia ada 2. Sebab tu kita tambah. Okay, yang contoh yang ketiga ni, dia tak ada 2 unsur. Jadi kita tak perlu tambah. So yang bawah 7 darab 4 dengan 7 darab 3. So kita akan dapat jawapan akhirnya adalah negatif 8, negatif 6, 28 dan juga 21. Okay, itu cara untuk kita menjawab pendarapan 2 matriks. Okay, so habis subtopik kita pendarapan 2 matriks. Quotes untuk hari ini, lihat kejayaan orang lain sebagai motivasi, bukan untuk iri hati. Okay, kita tengok orang lain berjaya, kita jadikan dia satu motivasi untuk kita juga terus berjaya. Okay, sampai di sini dahulu untuk tajuk operasi asas matriks pendarapan 2 matriks. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.